Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Anas radhiyallahu an memberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu kaum yang berkumpul lalu berzikir kepada Allah SWT dan mereka hanya inginkan keridaan Allah SWT, melainkan mereka akan disuruh oleh malaikat dari langit dengan berkata, bangunlah keampunan untuk kamu dan sungguh kejahatan-kejahatan kamu telah digantikan dengan kebajikan. Hadis riwayat Ahmad, Bazar dan lain-lain. Sayyidina Anas radhiyallahu an memberitakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul lalu berzikir kepada Allah SWT dan mereka hanya inginkan keridaan Allah SWT, melainkan mereka akan diseru oleh malaikat dari langit dengan berkata, bangunlah keampunan untuk kamu dan sungguh kejahatan-kejahatan kamu telah digantikan dengan kebajikan. Hadis riwayat Ahmad, Bazar dan lain-lain. Dari riwayat Tabarani pada Sayyidina Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu an, dan dalam riwayat Baihaqi pada Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an sebagai tambahan, tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu majlis lalu mereka berpisah pada majlis itu tanpa berzikir kepada Allah SWT, kecuali majlis itu akan menjadi sebab kerugian bagi mereka pada hari kiamat. Sebaliknya, menurut hadis yang lain, jika suatu kaum berkumpul di suatu majlis kemudian berpisah pada majlis itu tanpa zikrullah, maka majlis itu akan membawa penyesalan kepada mereka pada hari kiamat. Yakni mereka akan menyesal atas majlis yang tidak mendatangkan sebarang keberkatan dan masa mereka telah disia-siakan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa jika dalam suatu majlis tidak ada zikrullah dan tidak ada selawat ke atas Nabi SAW, maka peserta majlis itu adalah seperti orang yang berpisah pada keldai yang mati. Diterangkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik merupakan kafarah majlis, maka hendaklah membaca doa tersebut pada penutup majlis. Dalam banyak hadis diterangkan bahawa keadaan padang mahsyar dan perhitungan amalan manusia dengan berbagai-bagai cara yang telah diterangkan secara ringkas dalam kitab Bajul Nufus. Ditulis bahawa penghisapan amalan manusia dibahagikan kepada beberapa cara. Salah satu cara penghisapan ialah sebahagian hamba Allah SWT akan diperhitungkan secara sangat tersembunyi di sebalik tirai rahmatnya. Dosa-dosa hamba itu akan dikira dan akan diberitahu kepadanya bahawa kamu telah membuat dosa sekian pada sekian dan kamu telah membuat dosa pada sekian waktu, dan tidak ada jalan lain baginya kecuali terpaksa mengakuinya sehingga dia menyangka bahawa dia akan binasa kerana dosa-dosanya yang begitu banyak. Kemudian Allah SWT berfirman kepadanya, sesungguhnya aku telah mensembunyikan kesalahan di dunia dan pada hari ini juga aku akan sembunyikan kesalahanmu dan aku akan memaafkannya. Apabila orang itu dan yang seumpamanya keluar pada mahkamah ilahi, maka orang ramai melihatnya dan berkata, alangkah bahagianya hamba ini yang langsung tidak melakukan apa-apa dosa. Ini adalah kerana mereka sama sekali tidak mengetahui dosanya. Begitu juga terdapat satu penghisapan lagi. Seorang yang mempunyai dosa besar dan kecil akan dihadapkan ke hadapan Allah SWT. Lalu Allah SWT akan memerintahkan supaya dosa-dosanya yang kecil digantikan dengan kebajikan. Lantas orang itu dengan segera berkata bahawa terdapat dosaku yang masih belum disebutkan di sini. Kemudian disebutkan lagi dalam kitab tersebut berbagai-bagai cara manusia dihadapkan dan amalan mereka diperhitungkan. Terdapat satu kisah dan sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku mengenali orang yang akhir sekali dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir akan dimasukkan ke dalam syurga. Seorang akan dipanggil dan akan diperintahkan kepada malaikat, sekarang jangan sebut dosanya yang besar, hadapkan di hadapannya dosa-dosanya yang kecil saja. Setiap satu dosanya akan disoal. Dia akan diperingatkan tentang dosanya dan diberitahu masa dosa itu dilakukan. Dia tidak dapat mengingkari dosanya itu, malahan dia mengakui satu persatu dosa-dosanya. Lantas Allah SWT berfirman, tukarkan dosa-dosa hamba itu dengan kebajikan. Maka dia pun dengan segera akan berkata, banyak lagi dosaku yang masih belum disebutkan. Dalam menceritakan kisah ini, baginda SAW juga turut tersenyum. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.